Bagi guru sekolah menengah kebangsaan Tengku Indra Petra 1, Kuala Musang, tugas sebagai guru pendidikan khas amat berbeza dan unik. Bagi mereka, tingkah laku pelajar yang bersifat agresif perlu ditangani dengan baik. Seperti yang bis kita nampak, saya sedang ini salah satu daripada subjek fine motor skill, menggunakan jari halus untuk mengubah macam ni, membuka dan menampal. Kebanyakannya yang menggunakan life skill, mengajar mereka life skill, fine motor skill untuk yang jari diorang keras-keras tu. Selebihnya kalau yang masalah hearing, menggunakan bahasa isyarat. Saya sendiri mengambil kursus untuk belajar bahasa isyarat. Kalau bisa kata pelajar yang mempunyai kad kurang dalam kad itu dinyatakan sebagai kurang upaya pertuturan, maka guru akan pastikan bahawa apakah masalah pertuturan yang pelajar ni ada. Mungkin kalau tadi kita nampak dalam kelas ada pelajar ni tidak boleh bercakap ataupun berkomunikasi dengan betul. Maka tugas guru adalah mengajar dan mengajar anak-anak ni bagaimana nak bertutur dengan cara yang betul. Pelajar OKU berpasangan dengan pelajar normal. Maklumatnya mahu membantu mereka dalam kelas. Sistem direka untuk mereka atasi masalah penglihatan dalam kelas selain menyediakan pelajar OKU berintegrasi dalam masyarakat. Since I'm studying in an integration school, which is like we would mix up with the normal students, so there are some challenges that we face during our classes. Like for example, the teacher will teach like how they teach a normal student. So me being a visual impaired student, like have some difficulties in catching up with what the teacher teach. Sometimes it might be like very fast, so I could not write my notes or do the exercise on time. So with the help of my partners, like the sighted friends, they could like help me to tell what's the teacher wrote on the whiteboard, or help me to read back the notes so that I could catch up with what is going on in the class. Menggunakan bahan yang dekat dengan murid, iaitu jelly, yang mana saya menggunakan jelly yang pelbagai warna yang dapat menarik minat murid, dapat merangsang murid untuk mengetahui apakah pembelajaran mereka pada hari ini. Kemudian saya masuk ke langkah pertama, iaitu proses pengembangan, di mana saya menggunakan pendekatan ICT dengan murid, yang mana murid pendidikan khas ni kecenderungan mereka adalah terhadap komputer. Saya menggunakan slide PowerPoint untuk mengajar, memperkenalkan konsep tolak, mengajar mereka berdasarkan gambar rajah situasi harian, yang mana ada slide, penggunaan bahan objek bergambar, dan sekaligus saya merangsang murid untuk bercerita tentang apa yang ada yang mereka lihat dalam gambar dan kaitkan dengan situasi harian mereka. Saya menggunakan muzik di mana saya minta mereka untuk menyanyikan lagu 10 Budak Hitam sambil memegang kad nombor. Maknanya daripada 10 budak hitam dan akhir sekali tinggal 1 budak hitam. Di situ saya merumuskan pelajaran di mana konsep penolakan adalah pengurangan daripada yang banyak ataupun yang besar kepada yang sedikit ataupun yang kecil. Memang pihak swasta, kita memang minta pihak swasta untuk mainkan peranan dalam menyumbang kepada sekolah kita. Contohnya untuk tahun ini pihak UEM memberi 2 sekolah kita, iaitu satu di Pahang dan satu di Kedah, untuk tingkatkan fasilitisnya dari segi fasilitis OKU-nya, 4 fasilitis asas, iaitu rem, tandas, parking dan juga railing. Dan selain daripada itu, UEM juga memberi kata orang penyelenggaraan untuk bilik darjah itulah.
Jadi selain daripada UEM, kita juga petang ni ada mesyuarat dengan Yayasan Bank Rakyat. Dan yang terkini Petro Teguh, iaitu sebuah syarikat petroleum, juga membantu kita dari segi bagaimana nak meningkatkan profesional mazhab guru melalui konferensi yang akan kita adakan pada September 2019. Antara cadangan penambahbaikan untuk kelas pendidikan inklusif ialah pertama, guru perlulah menggunakan bahasa yang mudah. Elakkan menggunakan bahasa yang sukar untuk difahami kerana dikhawatiri ada pelajar yang tak dapat faham. Antara contoh perkataan yang sukar ialah perkataan seperti manipulasi ataupun halusinasi. Kedua-dua perkataan ini mempunyai maksud yang agak sukar untuk diperjelaskan juga dan juga sukar untuk pelajar-pelajar sebut. Jadi dinasihatkan untuk guru-guru menggunakan bahasa yang mudah untuk difahami. Guru-guru juga disarankan untuk elakkan guna terlalu banyak ayat kompleks. Kurangkan menggunakan terlalu banyak kata hubung di dalam satu ayat kerana dikhawatiri pelajar-pelajar berkeperluan khas mempunyai kesukaran untuk memahami apa yang guru cuba untuk sampaikan. Kedua, guru-guru boleh cuba untuk gunakan banyak bentuk arahan. Cuba untuk kombinasikan arahan selain daripada menggunakan mulut. Kombinasikan juga dengan menggunakan visual seperti contoh bagaimana untuk melakukan sesuatu perkara. Sekiranya sesuatu arahan hanya diberikan melalui percakapan ataupun huruf dan secara lisan, dikhawatiri pelajar-pelajar berkeperluan khas mempunyai kesukaran untuk membayangkan apa sebenarnya yang mereka perlu lakukan. Jadi disarankan guru-guru untuk gunakan visual seperti gambar, video dan juga contoh yang mudah untuk pelajar-pelajar, semua pelajar faham. Ketiga, guru-guru perlulah fahami latar belakang pelajar-pelajar mereka. Setiap pelajar pasti mempunyai pelbagai jenis pendekatan pelajaran, lebih-lebih lagi pelajar berkeperluan khas. Pelajar-pelajar berkeperluan khas perlukan lebih banyak perhatian oleh guru. Jadi, guru-guru perlu mengenali pelajar, fahami pelajar bagaimana agaknya cara yang terbaik untuk pelajar fahami apa yang apa yang diajar. Contohnya, guru boleh berjumpa dengan ibu bapa pelajar dan dapatkan nasihat daripada ibu bapa bagaimana guru-guru boleh cuba untuk mendidik pelajar dengan lebih efisien. Dan yang terakhir, guru perlu elakkan sifat pilih kasih. Setiap pelajar di dalam kelas perlu rasa dilayan secara adil dan pelajar-pelajar berkeperluan khas tidak sepatutnya rasa tersisih. Kesemua pelajar di dalam kelas inklusif perlu rasa ada perasaan sama-sama susah dan sama-sama senang. Jadi guru-guru perlu sentiasa bersifat penyayang dan bersifat memahami antara satu sama lain.